Untuk laporan dari Selangor, terus saja bersama Samsia Samsi. Silakan. Baik, terima kasih Syahi. Tengku Pemaisuri Selangor, Tengku Pemaisuri Nur Rashikin berkenan merasmikan Taman Kucing Cyberjaya di Taman Tasik Cyberjaya. Keberangkatan tiba baginda diiringi Esko Kerajaan Tempatan Selangor Eng Zihan dan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Sepang MP Sepang Dato' Abdul Hamid Hussein. Tengku Pemaisuri turut berkenan mengunjungi Taman Kucing Cyberjaya selepas selesai merasmikan taman ini. Taman kucing ini dibina MP Sepang bagi memberi perlindungan kepada kucing-kucing terbiar di daerah Sepang. Taman ini akan menempatkan kucing-kucing yang kita dapat daripada jalanan dah. Kalau kita lihat di mana-mana kita pergi, di Medan Selera, di pasar ataupun di kawasan-kawasan kedai, restoran dan sebagainya, terdapat kucing-kucing yang tidak ada pemilik ataupun tidak ada tuan dan dia survival untuk mencari makan dan hidup tanpa tempat dan sebagainya lah. Mula dibuka Februari lepas, taman ini mampu memuatkan kira-kira 300 kucing dalam satu masa, dilengkapi pejabat, klinik, ruang istirahat termasuk unit rawatan rapi, unit pemulihan dan unit rawatan ibu dan anak kucing. Biasiswa sehingga RM250,000 disediakan kerajaan negeri kepada 30 belia terawal yang layak mengikuti kursus teknikal dan latihan vokasional TVET di Akademi Kasam mulai bulan depan. Kerjasama itu bagi mempertingkat kualiti industri TVET di Selangor khususnya. Biasiswa TVET Selangor untuk pelajar Kasam Akademi 2023 adalah selaras dengan matlamat kerajaan untuk mewujudkan kerjasama erat antara pihak awam dan swasta bagi memperkukuhkan industri TVET negara. Esko Kerajaan Tempatan dan Pengangkutan Awam Negeri Eng Zihan ketika membaca teks ucapan Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari menyatakan biasiswa ditawarkan kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 40 tahun, anak Selangor atau menetap di negeri ini melebihi 5 tahun. Syarat lain yang melayakkan permohonan mereka termasuk purata pendapatan isi rumah tidak melebihi RM40,000, tidak bekerja dan tiada pendapatan tetap. 2 tapak bazar Ramadan khas disediakan kerajaan negeri menerusi Yayasan Hijrah Selangor bagi membantu peniaga yang mendapat pembiayaan di bawah agensi berkenaan. Setakat ini 60 peniaga telah berdaftar merangkumi 22 peniaga di tapak Seksyen 7 dan 40 peniaga di Seksyen U3 Shah Alam. Ya, Plex ini adalah satu platform atas talian yang nanti insya-Allah dalam masa peniaga-peniaga berniaga nanti kita akan bantu juga peniaga untuk mendaftarkan perniagaan di atas talian. Ya, maknanya ada 2 tambah nilai di sini. Satu, kita akan dapat perkakasan yang akan memudahkan perniagaan, iaitu bayaran secara tanpa tunai, yang anda semua pakai cashless lah ya, pakai scan dan sebagainya kan, pakai card touch dan sebagainya. Dan yang keduanya, anda juga nanti akan dibantu oleh Plex untuk mendaftarkan perniagaan anda. Beliau turut memaklumkan peniaga di bawah Hijrah Selangor yang masih tidak mempunyai tapak niaga Bazar Ramadan boleh cuba mendapatkan baki slot tapak niaga di Seksyen U3 dengan memohon kepada agensi itu sebelum 1 Ramadan ini. Hijrah Selangor turut bekerjasama dengan BIS Fintech Sdn Bhd Bayarlah yang menyediakan peranti tanpa tunai untuk digunakan para peniaga di tapak-tapak bazar Ramadan Hijrah Selangor. Sehubungan itu, pengunjung bazar boleh menggunakan kod QR Bayarlah bagi kemudahan transaksi yang cepat dan mudah. Program Kasihku Zakat Selangor terus membantu keluarga asnaf, fakir dan miskin di negeri ini. Ramadan kali ini juga lebih bermakna buat 3 keluarga yang menerima bantuan pembinaan rumah baharu. Ketua Divisyen Kumpulan LZS Muhammad Fikri Naim Harun memaklumkan bantuan hasil sumbangan Central Sugar Refinery
mereka bina 3 buah rumah di kawasan Kuala Langat ni, yang mana sebuah rumah bernilai ataupun kosnya lebih kurang RM93,000. Jadi keseluruhan untuk 3 buah rumah yang dibina untuk asnaf di sini bernilai lebih kurang RM279,000. Yang mana setiap sebuah rumah yang kita bina adalah lebih kurang 980 kaki persegi dengan 3 buah bilik dan 2 bilik air. Simbolik penyerahan replika kunci disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutif CSR Muhammad Zuki Wan Abdullah kepada seorang penerima Nur Hisham Paimin dengan disaksikan pengerusi LZS Tan Sri Said Anwar Jamalulail di Kampung Medan, Teluk Panglima Garang, Kuala Langat. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembayar zakat Negeri Selangor dan manusia asal yang menaji rumah kami ini. Kami mohon ribuan terima kasih. Semoga kalian mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada majlis sama, LZS turut menyampaikan bantuan baik pulih rumah kepada 4 keluarga asnaf di Kuala Langat melibatkan agihan zakat sebanyak RM120,441. Pusat Dialisis Majlis Agama Islam Selangor PDM Cawangan Bukit Jelutong di Masjid Tunku Ampuan Jemaah di Shah Alam menjadi pusat dialisis pertama kendalian Majlis Agama Islam di negara ini, menerima akreditasi penuh Persatuan Kualiti Kesihatan Malaysia MSQH. Pencapaian perakuan terhadap PDM itu menerusi piawai kualiti perkhidmatan dan keselamatan penjagaan kesihatan. Pengerusi Yayasan Islam Darul Ihsan YIDE Tan Sri Mazlan Mansor memberitahu pusat ini telah beroperasi sejak 7 tahun lepas, membantu orang ramai mendapatkan rawatan sewajarnya. Ini ialah di mana-mana saja pun bila kita ada sijil tu, ialah kita melihat bahawa kualiti dan juga pengoperasian tu yang lebih cantik, manis dan sebagainya, supaya ada keyakinan daripada masyarakat untuk ke tempat-tempat ini. Pengiktirafan berkuat kuasa untuk tempoh 4 tahun ini permulaan kepada operasi PDM untuk mencapai Plan Strategik YIDE 2021 hingga 2025 bagi menyediakan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti terutama dalam dialisis. Ketika ini terdapat 6 PDM di bawah siliaan YIDE. PDM ini merupakan yang kelima menerima pengiktirafan ini daripada 175 pusat dialisis di Selangor. Beralih ke perkembangan sukan, Ketua Jurulatih Selangor Tan Cheng Ho menyifatkan kekalahan kepada Johor Darul Takzim JDT malam tadi sebagai pengajaran buat pasukan. Jelas beliau skuadnya memiliki peluang untuk meledak gol, namun JDT lebih bijak memanfaat peluang dimiliki. Disebabkan kita agak kehilangan shape pasukan dan di situlah transition kita apabila kita menyerang kita diboleh gol disebabkan transition yang cepat. Ya, kita tahu kualiti bahagian serangan JDT cukup baik, itulah mereka menggunakan peluang tersebut untuk menyerangkan gol dan of course pemain-pemain perlu belajar sesuatu apabila hilang bola, reaksi itu perlu dengan segera. Sementara itu, Ketua Jurulatih JDT Esteban Solari memuji anak buahnya yang berjaya menampilkan karakter sebenar dalam pertemuan ini. Today was a very important game for us. We know we play against a direct rival for the title. We respect them. We knew they have good players, good coach. We played at home. It was a difficult game for us. So I'm very happy with my players because today they show character. And I like team character because we have the quality, we have the intensity, and sometimes you need to show character. Pertembungan malam tadi menyaksikan Kuan Muniz membuka pesta gol JDT menerusi jaringan pada minit ke-55. JDT terus garang menambah 3 lagi gol selepas itu, 1 gol menerusi Diogo dan 2 gol hasil ledakan Fernando Forestieri.
Setakat ini saja perkembangan dari Selangor. Kembali semula bersama Syahir untuk laporan lain berita wilayah. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Samsia dengan laporan semasa dari Selangor. Masih dengan perkembangan